Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallahu ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma adrib az-zalimina bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma alayka biman zalama al-ulama ahli sunnati wal jama'ah. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد. اللهم يا جبار السماوات والأرض قدرتك فوق قدرتهم وجبروتك فوق جبروتهم وعزتك فوق عزتهم. اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء يا جبار السماوات والأرض. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi beri peluang kepada kita, sama-sama kita boleh mari duduk mengaji sama-sama di dalam ruangan kita, iaitu sebagai kebiasaan hari Ahad malam Isnin kita akan berjumpa di dalam ruangan pengajian kita, iaitu ilmu mustalahil hadis. Ilmu mustalahil hadis daripada kitab As'ilah wa Ajwibah fi Mustalahil Hadis bagi guru kita, iaitu Syekh Mustafa Adawi hafizahullahu ta'ala. Maka insya-Allah kita nak bicara sedikitlah setelah daripada kita duk kecek tentang iaitu hadis, apa nama ni, hadis maudhu'. Hadis maudhu' habis dah. Hadis maudhu' tu siap sedia dah kita bicarakan dia, dan insya-Allah pada hari ni kita nak mari tengok pula tentang hadis hasan. Hadis hasan. Macam manakah kita duk dengar daripada
alim ulama kita, dengar daripada pendakwah-pendakwah, dengar daripada tok-tok guru tentang masalah katanya hadis tu hadis hasan. Gapo dia hadis hasan? Insya-Allah taala kita akan mari bicara di dalam pengajian kita malam ini. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita di dalam kita nak menututi ilmu pengetahuan, dan berikan kepada kita kekuatan dan kesihatan sama ada maknawi ataupun hissi, dan pohon kepada Allah Jalla wa Ala menjagakan kepada kita ni iman dan Islam, dan hidupan kita selamat jauh daripada bala petaka. Iaitu kita nak mula baca pula soalan yang ke-63. Pasal dia lah, apabila kita duk mengaji ni, ya kau duk habis mata lah. Kau duk habis. Sebab tu lah masa ni kalau kita mengaji ni insya-Allah sikit habis. Tu habis. Insya-Allah habis. Ya tak ada gapo. Ya soalan semua ni 175 soalan je. Tinggal banyak ni lagi lah. Berapa helai kertas ni lagi. Maka kita dengar lah. Kita sungguh. Satu ahad malam senang malam ahad, insya-Allah satu hari kita habis buku ni, dan kita akan masuk tajuk-tajuk yang berkenaan atas lagi lah. Tu makna kata cara kita belajar. Jangan kita lepas masa saja, dan jangan kita pasal gaduh bila nak alim, bila lah nak erti, bila lah nak tahu, tapi kita tak ada bergerak. Ni salah. Salah dalam arti kata kita ni apa yang kata tak ada tahu cara kita nak menututi belajar macam mana ilmu pengetahuan tu. Soalan yang ke-63, dia kata arifil hadith al-hasan hal yuhtajju bihi. Tok guru tolong bawa data sedikit nak kenanya hadis-hadis hasan macam mana rupa dia, dan adakah hadis hasan itu dibuat hujah dengannya. Buat hujah di sini makna kita nak pegang dengan itu hadis dalam urusan agama kita, sama ada pegangi ibadat, muamalat, munakahat, jinayat, semualah, dan masalah akhlak. Boleh ke tak boleh? Di situ soalan yang datang mari. Maka Syekh pun nak jawab lah. Kata hadis hasan ini iaitu gapo? Dia jawab dengan cara ringkas. Bahasa dia lah, ulama ni dia kecek tak panjang, akan tetapi huraian tu, isi kanungnya tu mempunyai banyak. Sebab tu berhajat kepada kita itu kena kupas, dan kita itu kena menjelaskan. Ia kata huwa nafsu ta'rifis sahih. Hadis hasan ni iaitu kena kepada ta'rif hadis as-sahih. Hadis sahih lagu mana, hadis hasan dipinasi dia ta'rifnya macam tu. Hadis sahih makna gano? Makna hadis kita ingat tak ta'rif hadis sahih, iaitu mattasala sanaduhu binaqlil adlid dhabit min ghairi syuzuzin wala illah. Makna kata hadis-hadis yang sahih ni iaitu barang yang ittisal, mattasala sanaduhu, barang yang berhubung sanad. Mana hadis itu pasti kena adanya sanad, dan sanad itu kena berhubung. Berhubung di sini makna macam mana? Maknanya orang ni dengar daripada guru dia,
Guru dia dengar daripada guru dia sehingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu rupa hadis. Itu rupa kata mattasala sanaduhu binaklil adlid dhabit, dengan pindahan bawa datang oleh orang yang bersifat dengan adalah. Apa makna adalah? Yakni orang yang dipercayai, orang tak fasik, orang yang melazimi diri dia dengan urusan agama. Semaya bercukup, kecek tak dusta, maruah dia tak ada punah, dan sebagainya daripada perkara-perkara yang dibilangkan oleh ulama. Ad-dhabit dan dhabit. Apa makna dhabit? Mana ingatan dia itu sempurna molek. Orang royak 100 50 80, 80, tak ada tambah, tak ada kurang. Tu mana dhabt. Ingatan dia jelas molek. Min ghairi syuzuzin wala illah. Daripada ketiadaan jadi syaz. Syaz ni makna orang yang dipercayai royakkan hadis Nabi SAW, akan tetapi berlawan dengan orang yang lebih dipercayai daripada dia, lebih thiqah daripada dia, maka hukum tu jadi syaz. Dan tidak ada illah. Apa makna illah? Illah ni makna sakit. Asalnya makna sakit. Makna perkara yang nak memunahkan hadis, perkara yang nak merosakkan hadis. Seperti orang mudallis, orang yang suka susuk puca, jadi hukumkan oleh ulama kata dia ni mudallis. Orang yang peseng royak gapo ni tak jadi habis susuk puca. Misal kata yang ngaji dengan tok guru nama Muhammad, beberapa hadis, faham tak? Kemudian dia royak kata aku ni ambil hadis. Dia tak ada kata qala hadasana, tak ada kata qala hadasana. Telah mukhabar akan daku oleh guru aku, tak? Dia tak kata gitu. Dia kata an Muhammad, daripada tok guru. Maka sengka oleh setengah-setengah daripada manusia kata ia dengar hadis tu daripada guru dia serta merta. Sedangkan ulama hukum kata dia ni adalah mudallis, suka susuk puca. Terkadang dia tak dengar hadis daripada guru. Guru tu guru dia sungguh. Akan tetapi dia tak ada dengar kali hadis tu daripada guru dia. Maka dihukumkan ulama kata hadis ni nampak kata sama molek, tapi pada hakikat ada muskilah, ada masalah. Kena pergi tengok kata di manakah orang ni darajat ia setara mana. Kena periksa pulih oleh para ulama. Ulama letih nak wari satu hadis kepada kita kata sahih. Oh, letih. Kena tengok kiri, tengok kanan, tengok depan, tengok belakang, tengok di tengah, tengok atas, tengok bawah, tengok kiri. Oh, letih. Bukan tak letih. Nampak tu tak? Tu cara yang ulama kita raya. Maka itu apa panggil? Apabila cukup molek hatu tu sambung sana, orang raya pun ada keadilan, ada ingatan kuat, tidak ada syaz, ganjil, dan tidak adanya penyakit-penyakit sebab-sebab yang memunahkan hadis. Maka hukumkan hadis tu hadis yang sahih. Syarat nak jadi 5 syarat semua nak bolehkan jadi hadis tu sahih. Itu dah. Baik. Kemudian apabila ulama kita royak lagu ni dipahamkan oleh orang-orang yang mempunyai akal yang waras, akal yang mempunyai akal yang tidaknya tertutup. Adapun mereka yang tidak ada akal dan tertutupnya cara memikir, itu bukan tepat dia. Yang ilmu itu
nak muliakan diri dia. Ia tak sesuai. Itu tak? Baik. Kemudian hadis hasan, iaitu apa hadis hasan? Iaitu hadis yang orang panggil kata 5 syarat tu cukup belaka. 5 syarat tu cukup belaka. Dengan tidak ada syak di kalangan ulama. Akan tetapi ulama seumpama Ibnu Hajar dan Az-Zahabi dan lain lagi daripada Baiquni dan lain-lain daripada tu lagi, royak kata didabt, diingatan tu khafif. Apa makna khafif? Makna kata bawah sikit. Tak serupa dengan gapo? Dengan hadis sahih. Kalau hak sahih 100%. Kalau hak hasan ni khafif sikit. Rengeh sikit. Nampak tu tak? Rengeh sikit. Jadi kalaulah orang kata 70%, 80%, ada gitu. Maka hadis tu apa panggil hadis hasan. Sebab itulah katanya Imam Baiquni rahimahullahu taala, dia kata wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu la kas-sahih ishtaharat. Wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat. Maknanya hasan ni, hadis hasan ni makna lagu mana? Makna kata sanad dia tu jelas molek, diketahui oleh para ulama molek, ma'ruf. Turqan makna jalan ni dia, turuk dia. Wa ghadat rijaluhu. Apa makna ghadat rijaluhu? Makna kata orang hak royak hadis tadi itu rengeh sikit cara ingatan dia. Ingatan dia tu rengeh sikit. Sebab tu dia kata la kas-sahih ishtaharat. Tak seumpama hadis sahih hak masyhur, hak yang terkenal tadi. Itu tak? Tu nak royak kata orang yang mengaji tu gitu belaka. Semua orang yang mempunyai akal yang waras, sebagai orang yang boleh nak terima ilmu pengetahuan dan boleh nak reti ilmu pengetahuan, kerana ilmu ni cahaya. Ia tak masuk sama sekali kepada orang yang gelap daripada cahaya sama sekali. Maka itu apa yang hurai yang dijelaskan oleh para ulama kita. Nampak tak? Apa yang dijelaskan oleh para ulama kita daripada apa-apa yang huraikan oleh warasatul anbiya di sini. Maka dia kata huwa nafsu ta'rifis sahih. Kena kepada ta'rif tulah tu. Kena kepada mana? Kena pada ta'rif hak tulah tu. Tak ada jadi kurang. Tidak jadi gapo, tidak jadi kurang. Tu tidak jadi gapo, tidak jadi kurang. Itu makna kata nafsu ta'rifis sahih. Ingat tu dah. Kita ngaji ni daripada cara yang para ulama kita letak mari. Tangga pertama, tangga yang kedua, tangga yang ketiga. Tangga yang keempat, tangga yang lima, kata gilah. Malaikat orang yang tak pernah mengaji, ya pelik lah bagi diri dia. Kita kena sial lah dia nak buat gana, dia tak pernah tahu. Nampak tu tak? Cuma kita ni orang ngaji dah tahu, dah duk ikut tip pengajian dah gak. Masya Allah, tak ada gapo lah. Mana kata kada atas mata insya-Allah taala, kerana Tuhan akaknya orang-orang yang mempunyai akal yang waras dan nak terimanya ilmu pengetahuan daripada apa yang dicatat, yang dihurai, yang dijelaskan oleh para ulama Islam kita. Malaikat dia kata illa annahu fi rijalihi man huwa khafifud dhabt. Tu makna kata ta'rif tulah. Akan tetapi hadis hasan ni rijal makna kan? Mana orang royak hadis tadi tu. Makna orang hak bawa hadis mari, bukan mimpi jumpa dengan Nabi dak. Bukan jumpa dengan Nabi hidup-hidup dak. Bukan telefon pergi cari Nabi betul-betul dak sebagaimana dakwah, bukan. Daripada ulama kita hak royak mari. Taliyah hak Bukhari ke, taliyah Muslim ke, taliyah hak Abu Daud ke, Tirmizi ke, Nasai ke, Ibnu Majah ke, Imam Ahmad ke, Imam Malik ke, Imam Syafi'i ke.
dan sebagainya. Tu makna rijal. Tu dah. Tu panggil sanad dia tu. Man huwa khafifud dhabt. Mereka yang ingatan dia itu ringan sikit. Pasal dia dah darajat sahih setinggi-tinggi darajat. Tak gitu. Kemudian hasan bawah sikit daripada sahih. Tapi dua ni adalah taknya ulama dalam bahagian hadis yang diterima, yang dimakbul, yang diambil pakai, ambil guna oleh para ulama kita. Tu dah. Ni makna kata kita bercakap dengan orang yang mempunyai ilmu pengetahuan ataupun orang yang nak terima ilmu pengetahuan. Orang tak saya terima, biarlah nak buat gana. Kerana apabila ia katukkan diri dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala pun dia gitu. Tu dah. Makna kata kita ni kita pakat capur tangan di atas benda yang baik. Ni benda ni terkadang kita berasa kata pelik. Kok mana ulama buat sudah dah gini. Ni panggil ilmu mustalah. Ngajilah dengan mana-mana orang pun, cara-cara buku-buku mana, lagu ni orang kecek. Pelik kita bukan hujah. Pelik gana boleh kecek lah. Kita tak biasa dengar. Kita tak pernah belajar. Kita tak pernah ngaji. Ya, pasal pelik. Nampak tu tak? Terkadang benda hak pelik tadi tu memundurkan diri dia. Maka kita jangan tunggu. Jangan tunggu. Kita pergi ke depan. Nampak tu tak? Kita pergi hadap ke hadapan. Illa annahu fi rijalihi man huwa khafifud dhabt. Ringan sikit. Ingat dia kurang. Itu dinamakan hadis. Apa nama? Hadis hasan. Hadis apa? Hadis hasan. Apa yang hadis apa? Hadis hasan. Baik. Lepas tu hadis hasan ni rupa lagu mana? Boleh tak waris misal satu misal? Sebab tu saya suka kepada orang mengaji ni ada buk untuk buat tanda. Tak ada ular daripada rakaman kita ni. Ular. Lepas tu kita dengar balik pula. Tapi hak molek tanda. Karena ini panggil pengajian yang berharga pada diri kita. Saya usaha nak warinya misal-misal dan contoh-contoh dan syarat-syarat dan rukun-rukun yang disebutkan oleh ulama-ulama hadis tentang mustalahil hadis. Tu tak? Tu dia. Misalnya kita nak wari misal. Apa yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, mana hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Imam Tirmizi ada sunan dia. Kita tak bawa data sini sunan lah. Kita tak bawa data. Memang kita warilah hadis. Imam Tirmizi kata, cara kita nak baca hadis, hendak kita kata, qala al-Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala, qala haddatsana Qutaibah. Berkatanya Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala telah berkata ia Imam Tirmizi itu ia katakan haddatsana Qutaibah. Kalau tulis dalam hadis terkadang waris sana gitu. Nampak tak tu? Sana. Tu jangan baca sana tak boleh. Orang tak pernah mengaji hadis kerana apa? Kerana dia katuk diri dia. Kerana dia katuk diri dia nak mengaji hadis takut jadi jumpa dengan Nabi. Alaihissalatu wassalam. Dia nak belah hak dia tadi tu dia tak saya mengaji. Payah baca agama. Qala sana. Dia baca gitu. Sebab tulis lagu tu. Dah orang tak baca lah tu. Tidak ada ulama hadis dalam dunia ni baca umpama tu, tak ada. Semua baca orang panggil rumus. Ringkasan daripada tulisan para ulama kena baca qala haddatsana. Kalau na saja qala akhbarana. Cukup tu. Sebab tu kena berguru. Maka kita orang yang berguru juga, nampak tu tak? Kita boleh baca kena. Sebab tu kita tu kena buka diri kita. Jangan kita tutup diri kita, buka. Nampak tu tak? Buka. Kerana apa? Kerana langit ni luas, jangan duduk luas purung. Tu nak kita faham. Qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai. Makna kata
Imam Qutaibah sebagai guru bagi Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Maka Qutaibah yang ada guru dia nama Ja'far Ibn Sulaiman Ad-Dubai. Dan Ad-Dubai ni dia kata an Abi Imran Al-Jawni. Daripada Abi Imran Al-Jawni, Abi Imran ni ambil dana, ambil pada guru dia. An Abi Bakr ibni Abi Musa Al-Ash'ari. Tu Abi Musa apa nama Al-Jawni ni ambil daripada tok guru dia nama Abi Bakr ibni Abi Musa Al-Ash'ari. Qala, maka katanya Abu Bakar anak Abi Musa Al-Ash'ari, qala sami'tu abi, aku dengar ayah aku. Abu Bakar ni kata dengar ayah dia biar Abu Musa Al-Ash'ari kata kata dia dengar tu adik itu bihadratil adu, ketika ayah dia itu duk nak mempertahankan agama duk depan dengan seteru. Makna kata ayah dia cerita kata masa Nabi kata hadis kita lagi akan dengar ni, puak kami duduk depan daripada seteru orang bukan Islam untuk nak jaga agama. Yaqul, maka katanya Abu Musa Al-Ash'ari riwayat kepada anak dia Abu Bakar. Katakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan inna abwabal jannati tahta dhilali suyuf. Sesungguhnya pintu-pintu syurga di bawah zilal. Apa makna zilal? Makna bayangan pedang-pedang. Makna kita gunakan pedang tadi itu untuk menjagakan agama. Ni hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Tak ni hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita tak nak masuk pada makna dia dengan cara detail, dengan cara makna kata berpanjang yang lebar situ dah. Kita nak tengoknya di mana diisi kandungnya. Itu di diri hadis. Lagu mana ulama hukum. Qala Tirmizi rahimahullah, maka Imam Tirmizi dia riwayat hadis ni keistimewaan Imam Tirmizi. Imam Tirmizi apabila dia riwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan bawa datang hukum. Maka kita ni nak riwayat hukum daripada Imam Tirmizi, nak riwayat hadis pada Imam Tirmizi, jangan terlupa hukum. Tengok atas bawah tu Imam Tirmizi hukum macam mana. Al-Imam Tirmizi rahimahullah hukum macam mana. Kita ambil tu atas riwayat. Supaya apa? Supaya nak melepaskan zimmah kita, tanggungan jawab kita depan Allah Subhanahu wa taala. Amo ayat dah hukum setara mana. Tak mau nak ayat tak qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak ging gitu dengan tidak adanya pia royak hadis ni dan hukum hadis ni duk darajat mana. Dengan dakwa kata kita nak mengajar kepada masyarakat orang awam, tak, bukan lagu tu. Sebab apa? Sebab ulama dia beri amaran kata, orang yang nak jadinya warasatul anbiya, pastilah kamu itu jaga dalam masalah nak nakalkan perkataan nisbah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti kena royak kata ulama mana bawa mari hadis ni, duk mana dan hukum setara mana. Apa ulama tak syarat lagu tu? Kerana nak jaga. Jaga daripada mana? Jaga daripada a'immatul mudillin. Mereka yang nak cari habuai dalam agama kita. Tak kira daripada orang bukan Islam ataupun orang hak pura-pura Islam ataupun orang macam mana pun, kena jaga. Nampak tu tak? Bukan terkadang kita pakai yang masalah ni, kita pakai duduk dalam rumah pun kita pakai tutup mulut kita, hidung kita ni, bukan makna kata kita tak harap kepada anak cucu kita. Tak. Kita nak jaga diri dia, nak jaga diri kita. Itu panggil kata comel. Kita bawa hadis mari daripada ulama, royak tak ulama royak hadis ni dalam kitab ni, hukum lagu ni hak ulama royak. Lepas diri kita daripada tanggungan. Orang hak dengar berpuas hati. Kata kita ni ahli ilmu sungguh, yang beramanah dengan ilmu. Ya macam tu. Tu nak tu cara masalah kita nak menyampaikan hadis kepada umat Islam. Maka katanya qala Tirmizi rahimahullahu taala hadzal hadisul hasan gharib.
Ini hadis ni panggil hadis hasan gharib. Imam Tirmizi hukum, ya, Imam Tirmizi hukum. Lepas tu lagu mana? Kenapakah Imam Tirmizi hukum kata hadis ni hadis hasan? Karena ulama periksa kata rijaluhu thiqat illa Ja'far. Malaikat Ja'far ibni Sulaiman ad-Dubai tadi fa innahu hasanul hadis. Dia ada darajat hasanul hadis, sebab itulah ada diri dia hadis tu daripada hak nak jadi sahih turun duk bawah jadi sikit daripada darajat sahih kepada hasan. Ni hasan li zatihi. Ni panggil apa? Hasan li zatihi. Ha ni. Nawi kita sebagai orang Islam, walaupun kita belajar tak banyak, tetapi kita mengaji umpama ni, dia kita selamat. Selamat, selamat. Selamat daripada apa? Selamat daripada kita pergi pakai hadis hak bukan hadis. Nampak tu tak? Terkadang kalau kita tak mengaji umpama ni, kita tengok kata dia hadis berlaku. Ikut siapa wari hadis Nabi. Lah bukan lagu tu. Bukan lagu tu. Sebab tu pasti kita kena gapo? Pasti kita kena tengok jadi jelas. Nampak? Pasti kena jalan mengikut para ulama kita. Ni bagi mereka yang mempunyai ilmu, yang nak terima ilmu. Orang yang punya ilmu, yang nak terima ilmu yang lain. Terkadang ada ilmu pergi kata. Nampak tu tak? Dia lagu tu. Terkadang tak salah terima ilmu. Ada juga. Terkadang nak terima daripada kumpulan hamba, kumpulan hak lain tak terima. Ya ada juga lagu tu. Dia menyakit banyak. Nah, manusia ni yang menyakit banyak. Kayak gitu, kayak gini bahasa dia. Cuma kita tak hendak jadi bubuh di dalam akal fikiran, jadi teruk-teruk tak sah lah. Nah, kita pergi hadap ke depan. InsyaAllah ta'ala banyak lagi mereka-mereka yang nak terimanya kebenaran. Wa yuhtajju bihi. Dan hadis hasan ni dia buat hujah dengan dia. Hadis hasan boleh kita buat hujah dengan dia. Boleh buat hujah dengan dia. Dia kata, ulama hak kata. Nampak tu tak? Sebab itulah ilmu mustalah bukan ilmu yang sekadar kita nak taruh di dalam kitab. Tak. Ada kitab mustalah dalam maktabah kita, dalam rumah kita, di tempat perbacaan kita dan situ di sini darasah kan. Ada. Kan tetapi kita tak guna dia. Terima ilmu daripada ilmu. Kerana mustalah ni adalah antivirus. Besar sekali. Virus apa? Virus hadis palsu. Hadis yang tak sabit daripada baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu tak? Itu dia. Ni bagi mereka yang duk ikuti kita, habis dah soalan yang ke berapa? 63. Soalan yang ke 63. InsyaAllah kita nak tengok soalan yang ke 64 pula. Ia kata, bimadha yarmuzu li khafif ad-dabt fi at-taqrib, yakni taqrib at-tahzib. Dengan apakah? Makna dengan isyarat apakah ulama itu meletakkan perkataan apa yang ulama sebut di dalam kitab Taqrib at-Tahzib untuk nak isyarat kata orang tu orang rawi tu orang riwayat hadis tu darajat dia hadis hasan. Kitab apa? Kitab Taqrib at-Tahzib. Tengaji dah kan kitab Taqrib at-Tahzib? Sebuah ya. Iaitu kitab ni. Ni kitab ni. Kitab Taqrib at-Tahzib. Ni kitab Taqrib at-Tahzib. Bagi dia, bagi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Bagi Imam Ibn Hajar, kita orang nak ngaji hadis kena carilah. Pergi di maktabah-maktabah cari kitab Taqrib. Nah, cari kitab Taqrib. Kalau orang ngaji hadis sungguh je kena tengok semua supaya nak ingat nama-nama orang. Dalam ni orang panggil rawi-rawi hadis di dalam kitab yang 6. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah. Ni duk sini. Rawi semua tu duk sini. Darajat setara mana. Pak ulama buat apa?
Wak nak taruh kepada anak cucu supaya nak jaganya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak periksa. Tak ke Bukhari wa aridah hadis dalam sahih dia, Muslim wa aridah hadis dalam sahih dia, Tirmizi wa aridah dalam Sunan, Abu Daud dan sebagainya. Kenapa Ibnu Hajar Asqalani, orang korong yang ke-9 ni tulis pula kitab ni? Kerana setiap masa, setiap zaman wajib kita nak jaga ilmu. Sebab ilmu kodok turun. Masa Bukhari tak apalah, tak ada, biarlah boleh nak royak kata hadis. Hak plesu tu hadis. Mari kemudian ni pasti kena ada buku lagu ni. Nak jaga kata ni jala, ni bukan, ni jala, ni bukan. Bukan makna kata kita duk hukum sendiri sebagaimana sangka buruk oleh setengah-setengah mereka yang tidak mempunyai cara mikir yang molek tadi itu, bukan. Semua ulama yang buat mari siap sedia belaka. Cuma kita ambil mai guna ilmu hak ulama kita buat tu ya. Nampak tu tak? Tu tepat yang nak kita reti dan faham dan jelas tentang masalahnya. Maka jawabnya, yurmazu li khafifi ad-dabti bi ramzin, makna diberikan isyarat bagi rawi yang rengeh sikit, ingatan dia dengan isyarat tunjukkan kata gana saduq. Apabila kita dengar di dalam ataupun kita dengar daripada ulama-ulama kita bercakap orang tu rawi tu saduq, ataupun kita buka kitab takrib sendiri tengok kata ulama hukum kata saduq, maka ulama tu ya tak darajat kalimah saduq tadi itu dengan cara ghalib lah. Kita tak ada masuk dengan cara halusi lagi, dengan cara ghalib tu makna isyarat kata ingatan dia itu tak sampai darajat hadis hak sahih. Hadis sahih makna duduk di siqah. Nampak tu tak? Bawah sikit saduq. Yang kedua daripada perkataan hak ulama nak isyarat kata orang ni apabila ada perkataan ni tanda di dalam kitab takrib ni terutama hadis tu orang melalui dia, hadis melalui orang tu darajat dia duduk sekadar hasan. Mula-mula tu duduk sekadar tu. Tu tak? Apa? La ba'sa bihi. La ba'sa bihi, tak mengapa dengan orang tu. Tak mengapa dengan orang tu. Tak tu? Tu dia. Ataupun perkataan bunyi kata saduq yahim. Ya benar, tetapi ada wahai sikit-sikit. Saduq yahim. Maka perkataan lagu tu menunjuk oleh ulama kita apabila ulama iaitu Imam Ibn Hajar sebut dalam kitab Taqribut Tahzib, menunjuk kata orang tu khafifid dabt. Ingatan dia rengeh sikit, bawah sikit daripada orang hak siqah, orang hak sahih. Tu tak? Hani nak kita faham. Ulama ya kecek, ya kecek lah. Tetapi kita nak faham, ulama kecek lagu ni ya nak macam mana? Terkadang kita tak faham. Saduq. Reti lah. Bukan kamu tahulah. Tapi maksud hak dia nak tu gapo. Sebab tu kena berguru. Nampak tu tak? Kena berguru dengan alim ulama kita supaya nakwi kita itu jelas, tahu dengan cara betul hendak ki apa yang dituliskan oleh para ulama kita. Tu tak? Tu makna kata apa nama ni, iaitu perkataan-perkataan yang menunjuk kata orang tu khafifid dabt. Saduq la ba'sa bihi, saduq yahim. Tu dah, ni yang bagi 3. Itu pembahasan tentang hadis hasan ni banyaklah. Kita kena belajar lepas pada ni lah pula. Tapi banyak bukan makna kata kita tak boleh nak faham, tak boleh nak tahu dah.
Ya pasal dia kita beli beras mai seguni, takkan kita nak makan sekaligus habis. Dah. Kerana beli banyak tu lalu. Pasal dia cara beli lagu tu. Tapi dengan boleh kita taruh. Kita buat sikit. Tu anak kata perkara yang jadi manfaat bagi kita. Cara mengaji ya kena gi dengan apa nama? Gi dengan cara. Jangan kita gi dengan tidak ada cara. Nah, tu perkara-perkara yang nak kita tahu situ. Kemudian pula soalan yang ke-65. Soalan yang ke-65. Orang tanya, Tok Guru kata manil ladzi adkhala istilahal hasan. Siapakah mereka yang memasukkan akan istilah hadis hasan? Kita faham ulama apabila dia sebut lagu ni, faham kata masa dulu tu masyhur hadis sahih dengan hadis dhaif. Hadis sahih makna diterima. Hadis makbul orang panggil. Hadis dhaif orang panggil hadis tak diterima, orang panggil hadis mardud. Dia duduk situ. Walaupun dhaif hak tak ada jadi berat sangat, boleh kita tolong dia dengan syawahid dan mutaba'at. Lagi kita akan cakap nak akak dia daripada dhaif hak biasa kepada hasan li ghairihi. Tetapi jangan kita terpedaya dengan qawaid hak umum. Tetapi orang yang tidak adanya amanah di dalam masalah menyampaikan hukum agama, bawa datang hadis dhaif jiddan untuk nak buat hujah di bawah kata hadis dhaif. Kalau dhaif sikit tak apa dalam masalah fadail a'mal. Kena beringat perkataan dia itu betul molek dengan kawaid ulama. Akan tetapi isi yang bawa datang itu jauh sangat daripada apa hak ulama kata. Maaflah nah. Kita nak sebut dengan cara untuk buat jadi misal. Seumpama hadis sapuh muka lepas semaya. Hadis tu adalah hadis dhaifun jiddan. Hadis apa? Hadis dhaifun jiddan. Hadis dhaif jiddan. Tak boleh nawah hujah. Jangan kata masalah ibadat bab fadail a'mal pun tak boleh. Tu tak? Tu dia. Pia yang kata, orang yang tak tahu, dia kata apa nama, orang kecek tu tak tahulah. Apabila orang yang tak tahu ni, mana kata dia berasa nak marah lah kerana dia tak tahu. Kita kena sial lah ke dia tak tahu nak buat kan tu. Supaya orang sakit, dia berada walaupun doktor, walaupun bomo nak berobat dia berada, dia berasa dia. Itu panggil sunnatullah. Nampak tak? Itu panggil sunnatullah yang Allah Ta'ala pelakukan itu adanya di atas dunia ni. Hak kata tu iaitu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Bukan Ammar. Ammar ni orang royak ya. Dalam kitab Nataijul Afkar fi Takhrijil Ahadisil Azkar, dia kata mari gitu. Maka orang apabila dia mempunyai ilmu pengetahuan, dia boleh terima. Tapi kalau orang tak tahu, lagu mana, hanya gitu. Pasal dia nak nyanyi kat dia je. Ya sekadar tu nak buat kan. Dia kena ngaji lagi, dia kena tahu lagi, dia kena cari lagi. Pasal dia orang lemah, tak gerak, dhaif. Nampak tu tak? Tu soalan gitu hadis. Adapun hadis yang dhaif tetapi khafif. Apa makna khafif? Makna kata boleh kita amal lah. Dari bab fadail amal. Seumpama
Hadis-hadis yang sakut paut dengan fadilat zikir ke, fadilat baca Quran ke, fadilat semaya ke, tak apa. Selama mana ia duduk bawah kaedah asal daripada agama, tak apa. Tapi kalau nak buat jadi dia sebagai asas, tak boleh pula. Itu kena ngaji bak dia lah, suku lah pula. Nampak tu tak? Bak dia lah pula situ. Jadi terkadang orang kita learn ini mengaji tak ada sungguh mana. Tapi dok tengok orang mengaji tak mengaji. Ya Allah, hak ni panggil kata bala petaka yang berlaku di akhir zaman. Terkadang pandai kata tak ada pun apa yang kata buat kaji ke apa dak. Pandai nak kata, seolah kata ia kata tu seolah kata apa yang kata dak merugikan amalan diri dia sendiri. Pandai tuduh, pandai kata, pandai mengejek, pandai nyok tu. Akhir sekali klik tidur, tak ada apa. Buat kaji ya tambah ke dak. Sebab tu banyak. Orang panggil penyakit tu banyak. Nah, penyakit tu banyak. Pastilah kena pakai orang panggil kata vaksin banyak sikit. Nak halaukan kegelapan, kejahilan itu tubik daripada seseorang tu, ia kena pakai masa. Nampak tu tak? Ia kena pakai masa. Maka hadis zaman dulu pecah dua, sebagaimana royak lah. Ada hadis sahih, ada hadis dhaif. Maka tiba-tiba ulama kecek pula. Di sana ada hadis hasan. Biarkah yang cakap dengan cara besar-besar yang bawa istilah ni mari untuk nak menegak kata di sana ada hadis hasan? Jawabnya iaitu Imam At-Tirmizi, huwa At-Tirmizi rahimahullahu taala. Iaitu Imam At-Tirmizi. Walaupun belum daripada Imam Tirmizi cakap dah dengan percakapan hasan, seumpama Imam Al-Bukhari, Imam Abu Hatim Ar-Razi dan sebagainya. Akan tetapi Imam Tirmizi ni dia mari tak kaedah nak menjelaskan kepada umat manusia, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata di sana ada hadis hasan. Bawanya istilah mari, syarah mari, bawa contoh-contoh hadis hasan mari dan sebagainya. Itu perkara-perkara yang kita sebagai orang belajar tu kena bukalah cara memikir. Kita juga yang katuk dan kita juga akan buka. Tuhan tak buka kalau kita tak mau nak buka. Supaya Tuhan tak wi taubat, tak wi maaf wi kalau kita tak semak, tak se taubat, tak se minta apa, tak se maaf. Tak se minta maaf, Tuhan tak wi maaf. Kita katuk diri kita, orang dok royak, kita kata dia ni gitu lagi ni. Kita tak ada mengaji mula lagi. Nampak tak? Dengan cara-cara orang duk royak, orang duk cuba buka dengan cara molek, betul buat kaji yang tambah. Okey. Sungguh kata sungguh, ya jumpa ngah kebenaran. Duk seumpama Sulaiman Al-Farisi. Sulaiman Al-Farisi berapa darajat dia nak boleh jumpa dengan Islam? Mari pada agama tu, ya gitu. Dah tu. Jangan pesen kata kita ni Islam seumpama bitaqah syakhsiyah. Islam aku lagu ni. Tak, ya ilmu tu bukan sekadar tu. Kalaulah ilmu kita keluar tubik daripada ibu perut ibu kita ni pandai banyak tu kak. Ulama-ulama kita tak payah nak buat tempat mengaji belajar. Pandai banyak tu. Tak. Nampak tu tak? Tu dia. Dan ilmu ni terkadang orang alim nahung tapi hadis dia tak tahu. Terkadang alim hadis tapi nahung tak tahu. Boleh sekadar-sekadar gitu. Ya ada. Bukan mana kata kita orang ni boleh belaka, 100 belaka. Ya tak ada. 100 belaka ni orang jamin kita ni tak ada. Ulum tafsir pun duk dia, hadis pun duk dia, nahung sarah pun duk dia, balaghah pun duk dia. 100 belaka. Kecek boleh lah. Akan tetapi pada hakikat tu, dia kena tengok pula sekali lagi.
Nah, kena tengok pula sekali lagi. Sebab orang alim tu juga yang nak beri hukumnya. Nampak? Sebab tu hari ni kita kecek di dalam takhassuh hak molek sekali. Kecek dalam midah hak kita. Ngaji kok fiqh, kecek fiqh. Nampak tu tak? Tu dia. Ngaji kok hadis, kecek kok hadis. Tu tak? Tu hak lain-lain tu tek-tek gitu tak sah duk jadi apa yang kata wak seumpama ahli dia lah. Lepas kepada ahli dia. Dan saya seru pada ahli-ahli tu, terutama orang sunnah kita ni, tunailah amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebab ilmu dengan sungguh-sungguh. Fahamkan masyarakat sungguh-sungguh. Karena itu adalah amanah Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Itu sebagai soalan yang ke-65 dan jawapan dia kita pun telah bawa datang mari dah di sini. Nampak tu tak? Tu dia. Kemudian apakah soalan 60 ni? Ma syurutut Tirmizi lil Hasan. Apakah syarat Imam Tirmizi bagi hadis hasan? Syarat yang macam mana? Syarat Imam Tirmizi nak boleh kata hadis tu hasan tu macam mana? Bukan mana kata ia kata hasan dengan tidak ada syarat. Dah. Ada syarat dia. Macam mana syarat dia tu? Nawi kita tahu kata syarat nak boleh email tu hukum kata hasan, kita ambil hukum daripada dia, syarat macam mana? Awak apa boleh nak tahu syarat? Sebab nak tahu kata sah tak sah. Nampak tu tak? Tu syarat Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala bagi hadis hasan. Jawab dengan molek berarti baik. Ia kata syurutut Tirmizi lil hukmi bil hasan wa hiya, syarat-syarat Imam Tirmizi bagi dia tu nak menghukumkan hadis dengan kata hadis tu hasan, gapo ratik? Nak boleh royak atas hadis tu hadis hasan, ada gapo ratik? Dengan molek berarti baik. Supaya kita ni jadi lepas daripada kita ni taklid. Orang yang buat amal dengan ittiba', dengan ikut alasan, tak sama darajat dia di sisi Allah Ta'ala dengan orang yang buat amal dengan cara taklid. Nampak tu tak? Taklid makna kata kita terima pendapat dengan ketiadaan kita tahu. Kata mari dan hadis sahih, sahih. Tak apa dah lah sekadar tu, tetapi kita nak akad darajat. Takkan kita nak mengaji 40 sama nak akad darajat. Sebab itulah ulama tulis kitab mustalah kepada kita ni. Tulis untuk nak kita belajar, bukan tulis untuk nak taruh hiasi. Bukan. Terkadang ada kitab Tadribur Rawi, ada kitab Ulumul Hadis bagi Ibnu Katsir, ada Muqidhah bagi Zahabi, ada Muqaddimah bagi Ibnu Salah, ada Kifayah bagi Khatib Al-Baghdadi, ada kitab Madkhal bagi Imam Hakim Naisaburi, dan sebagainya daripada kitab-kitab mustalahil hadis yang ulama kita tulis dan ulama kita syarah dan ulama kita menjelaskan kepada ummah. Kita tak ada ambil faedah daripada apa ulama kita tulis, apa ulama kita syarah. Dengan gapo? Dengan dakwaan kata kita tak kuasa nak mengaji. Dak. Kalaulah tak kuasa kita nak mengaji, belajar dan nak faham daripada perkataan ulama kita, apa ulama kita tulis nak wis siapa? Ni kita dak kecek orang mengaji juga. Kalau kita tak ada mengaji langsung, sekurang-kurangnya kita kena tahu dengan cara sikit. Jangan kita tak padalah amo nak baca Quran. Awak apa? Kerana Quran bahasa Arab, amo tak ada masa nak mengaji. Sungguh tak ada masa, kita turut ikut tengok. Yang saya tengok sendiri dengan mata, orang kata amo tak ada masa nak baca Quran, amo tak pandai. Masa saya tak ada. Kita tengok ia mensia-siakan masa.
Mai perkara-perkara yang melalaikan diri dia. Daripada burung, daripada tu, daripada ni. Ada masa tu. Tak lepas jawablah ni depan Tuhan ni. Jawab depan Tok Guru tak apalah Tok Guru nak buat kerana boleh. Sebab Tok Guru tak ada pegang pahala dosa, seksa dan balasan dak. Tapi Tuhan kita awak kecek lagu tu nak pergi nak pergi dalih ngaya tak leh tu. Nampak tu tak? Sebab tu jangan kita buat mudah-mudah lah. Masalah belajar ni jangan. Nampak tu tak? Jangan kita buat mudah-mudah. Dia kata syurutut Tirmizi lil hukmi bil hasan hiya alla yakuna fi isnadihi muttaham bil kadhib, muttahamun bil kadhib, bahawa tidak ada di dalam sanad tu mana kata sanad hadis orang yang dikena tuduh dengan dusta. Muttaham bil kazib mana lagu mana? Ulama Yawi apa nama huraya sedikit, iaitu muttaham bil kazib Yawi dhabit. Nawi kita ni ulama buat belaka tolong colek wi kita. Nah, tolong menjelaskan bagi kita. Ulama kata muttaham bil kadzib ni setinggi-tinggi darajat yang nak letak di atas orang yang kita tak boleh nak terima hadis daripadanya. A'la alfazil jarh. Jarh mana kan nak mencelakan. Lafaz ni orang panggil lafaz mencelakan. Sesiapa yang kena hukumkan oleh ulama dengan ining perkataan, maka hadis dia itu tak boleh kita nak tulis dan tak boleh kita nak buat menyaksi, tak boleh kita nak ambil buat pakar. Pia kata umpama ni, iaitu setengah daripadanya Imam Suyuti dan Imam Al-Iraqi dan lain-lain daripada tu. Nampak tu tak? Ni kita nak tahu. Kata mula-mula sekali Imam Tirmizi kata jangan dia buat syarat nah, kata nak boleh hukum atas hadis tu hasan, jangan ada di dalam sanad tu mereka yang dikena tuduh dengan dusta. Tak boleh. Lepas tu kalau kazab orang dusta, tu kau teruk lagi. Nah, kalau kena hak tu juga tak kena gapo dah lah. Hadis tu baik jadi maudhu'. Hadis palsu. Tu ulama ya tak. Untuk nawi kita itu jalan ikau. Bukan tak untuk nawi kita tak pakar. Tak. Bukan lagu tu. Tu tak? Tu. Itu apa yang kata setengah daripadanya. Muttaham bil kadzib. Saya hidup biasa tengoklah dengan cara kita ni masa duk mengaji dengan guru-guru. Saya duk biasa tengok dalam kitab Takrib Tahzib ni. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dia hukum 3 orang. Ibnu Hajar hukum 3 orang daripada orang yang meriwayatkan hadis kata muttaham bil kadzib. Pia salah satu daripadanya iaitu Muhammad salah satu daripadanya Ismail ibnu Yahya Asy-Syaibani. Mula-mula sekali nama apa? Ismail bin Yahya Asy-Syaibani. Rakam terjemah 494. Hak ada ni lah, takrib hak ada ni dari Ibn Rajab. Dan yang kedua namanya Muhammad Ibni apa nama tu? Muhammad Al-Kalbi Abin Nadr Al-Kufi. Muhammad Al-Kalbi Abi Nadr Al-Kufi dihukumkan oleh Imam Ibn Hajar kata muttaham bil kadzib. Rakam terjemah 5,901. Seorang lagi yang ketiga orang ni Ibn Hajar hukum dalam kitab Takrib. Dalam ni beribu-ribu orang tapi 3 orang yang kena hukum muttaham bil kadzib. Pia hukum Ibn Hajar hukum.
Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani hak hukum. Yang ketiga Muhammad Ibnu Marwan As-Suddi. Muhammad Ibnu Marwan As-Suddi dihukumkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab ni kata muttaham bil kadzib. Rakam terjemah 1284. Siapa dia ada tenaga pergi balik tengok. Nah, pergi buka tengok di dalam kitab At-Taqrib. Maka syarat mula-mula nak boleh hukum hadis itu hasan, jangan ada orang-orang umpama hak kita sebut tadi. Kerana mereka itu dihukumkan oleh ulama kata muttaham bil kadzib. Orang yang dikena cela, kata dia ini adalah orang yang dusta. Dusta iaitu dusta di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tepat hak yang disyarahkan oleh ulama tu banyak lagi lah tentang masalah tu. Cuma kita ingat dulu. Tengah ngaji mula-mula ni, Imam Tirmizi nak boleh hukum kata hadis tu hasan, pasti hadis tu mereka yang royak taknya dihukumkan oleh ulama kata muttaham bil kadzib. Duduk situ dulu mula-mula. Nah, duduk situ dulu mula-mula. Mula-mula darajat ni kita sebagai orang-orang mula-mula nak ngaji. Saya yakin kata orang kita ni suka nak ngaji ilmu mustalahil hadis. Kerana nak tahu. Tapi jangan gaduh. Dalam arti kata kita nak mengeluarkan hukum. Jangan. Kerana kita duduk darajat ula mula-mula. Tak boleh. Jangan gaduh. Kita tak mau nak kita ni jadi gaduh belum daripada masa dia. Dan hukum hak kita ni kita nak jalan mengikut para ulama kita jalan. Dalam arti kata kita mengikut ulama dengan alasan. Ulama kecek gini kita faham, ulama kata gini kita reti. Bukan makna tak ulama kata gitu, ulama kata gitu, ulama kata gitu. Sekadar tu. Tak, itu bukan makna kata darjat orang yang belajar mengaji. Tak. Kita nak menjadikan kita sebagai orang ittiba', mana kita pergi dengan alasan. Dan kita kena hormat terhadap para ulama kita, walaupun terkadang ulama kita tu ya adalah tepat yang dia itu gelicir dan sebagainya, tetapi jangan kita itu mencaci dan hina terhadap para ulama kita. Tak boleh. Itu dah. Itu dia. Yang kedua, alla yakuna syadzan. Yang kedua, janganlah hadis syarat tu syarat nak boleh jadi hadis hasan tadi tu ada orang syaz. Ada orang yang dihukumkan ulama kata syaz. Apa? Kerana ia riwayat hadis menyalahi dengan orang yang lebih thiqah daripadanya. Lebih dipercayai daripadanya. Ni tak boleh. Ni syarat. Kita jangan riwayat hadis ni Imam Tirmizi kita jangan riwayat hadis walaupun diri kita thiqah menyalahi dengan orang yang lebih thiqah daripadanya. Rupa seumpama misal kita nak misawin apa di antara Imam Tirmizi dengan Imam Bukhari, benda tak berlaku pun tapi nak win apa, mananya hebat di antara dua ni? Tak syak dah kata Bukhari. Imam Tirmizi bawah, thiqah dah Imam Tirmizi, thiqah fardu kata sebagai mithal. Nah, sebagai kita nak buat contoh, nak mendekatkan cara fahamnya kita. Fardu kata Imam Tirmizi riwayat hadis menyalahi Imam Bukhari. Maka hadis tu orang panggil hadis syaz. Nampak tu hadis tu panggil hadis syaz. Itu tak? Hadis tu panggil hadis syaz. Maka Imam Tirmizi kata tak boleh. Nak boleh jadi hadis hasan, tak boleh hadis syaz. Yang ketiga, ayyurwa min ghairi wajhin. Bahawa diriwayat daripada banyak-banyak jalan, bukan satu jalan. Makna sanad tu hadis banyak orang hak riwayat. Mula daripada sahabat tu lagi. Makna kata boleh nak jadi hadis hasan, pasti kena sahabat tu 2 orang, 3 orang, 4 orang riwayat tentang maudhu' tulah. Betul, tabi'in turun lagi. Tabi'in turun lagi. 3 darajat ni lah. Makna kata kena
Ramai orang sikit. Misal lagu mana? Misal kata ayyurwa min ghairi wajhin tu. Misal lah mana? Misal contoh macam mana? Dia kata ma akhrajahu Tirmizi. Barang yang telah mengeluar akan dia oleh Imam Tirmizi. Barang yang mengeluar akan dia oleh Imam Tirmizi daripada jalan Syu'bah, daripada Asim ibni Ubaidillah, daripada Abdullah ibni Amir ibni Rabi'ah, daripada ayahnya Amir ibni Rabi'ah tu. Daripada ayahnya Rabi'ah, jalan ni mana? Jalan Syu'bah, daripada Asim ibni Ubaidillah, daripada Abdullah ibni Amir ibni Rabi'ah, dan Ubaidillah ibni Amir daripada ayahnya Rabi'ah, annam ra'atan, bahwasanya seorang perempuan. Dengan molek ni hadis yang dihukumkan oleh Tirmizi kata hasan. Tapi hasan apa ni? Hasan Hasan hak yang cukup syarat. Tidaknya ada muttaham bil kazib dalam sanad tu, tidak ada sanad tu jadi syaz, dan sanad itu banyak riwayat mari daripada sahabat nu lagi. Annam ra'atan, bahwasanya orang perempuan min Bani Fazarah, daripada Bani Fazarah. Satu kabilah, satu kumpulan daripada kumpulan orang Arab lah. Tazawwajat ala na'lain. Dia reda dengan mah belanja dia na'lain, segu daripada selipar. Ya Allah, ya nak kahwin daripada seorang yang masuk minta dia bawa mah belanja, apa nama? Segu daripada selipar. Na'lain. Masa Nabi tak ada lagi. Nabi tak ada, Nabi lah orang ada bercara. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tanya, alaihi salatu wassalam, araditi min nafsiki wa maliki bina'lain? Seorang perempuan, sahabiah dia, tak nak cari dah, tapi dia nama apa tak nak cari lagu ni. Dia sahabat nenon, cerak tetap kata sahabat, sebab Nabi kecek dengan dia. Pas dia panggil Nabi mari dia cara, mana orang beriman? Sahabat kan? Sahabiah. Nabi tanya, araditi mung tum reda ke tak terhadap dirimu dan hartamu dengan segu daripada apa nama? Selipar? Cukup tak banyak ni? Nabi tanya. Qalat, maka kata orang perempuan tadi, na'am, ya sanggup, ya tak apa. Fa'ajaza, maka Nabi pun mengharuskan dimakan itu. Maka lepas daripada Imam Tirmizi riwayat hadis ni dalam sunan dia, Imam Tirmizi katakan, qala Tirmizi, maka berkatanya Imam Tirmizi rahimahullah taala, wal fil bab, dan di dalam bab ni. Apa makna fil bab? Makna di dalam urusan hak ni hadis ada riwayat maudhu' ni tajuk ni pia kata riwayat an Umar, daripada Sayyidina Umar, daripada Abi Hurairah, daripada Aisyah, daripada Abi Hadrah. Apa nama? Abi Hadrad, seorang sahabat juga. Mak orang hak riwayat hadis ni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui 4 orang ni. Maka Imam Tirmizi kata itu perkataan ulama riwayat kata kan, Fa'asim
Asim ibni Ubaidillah tadi itu, Asim hak kita dengar dalam sanad tadi itu dhaif. Asim tu dhaif. Asim tu kena dhaif. Pia kata, ulama hak kata, kenapa? Lisu'i hifzihi, kerana ingatan dia itu kurang. Tapi tak sampai ke dhaif. Dhaif hak mana? Dhaif yang telajak. Bukan makna kata hak sebut tadi Asim tu dhaif, mana dhaif sampai ke telajak dak, dhaif khafif. Makna kata dia tak ingat 100%, ingat 80% tu je kurang sikit. Kurang bahasa Arab panggil dhaif juga. Tetapi dhaif tu bukan istilah hak no. Orang panggil dhaifun khaf. Halus sikit. Cacat sikit-sikit tak apa. Gitu tu. Kenapa boleh kata dhaif? Li su'hifzihi, kerana ingat dia tu kurang. Maka jadi lemah dengan sebab ingat kurang sikit tu jadi lemah. Lemah hak mana? Lemah hak rengi, bukan lemah hak teruk. Maka Imam Tirmizi kata ini hadis hasan. Hawa apa? Kerana dia itu datang daripada banyak wajah. Hatu maksudnya kata ayyurwa min ghairi wajhin. Hatu ya dah tu. Ya datang banyak daripada wajah. Daripada jalan Umar, jalan Abi Hurairah, jalan Aisyah, jalan Abi Hadrad Pak orang. Daripada kalangan sahabat. Tak apa dah lah. Nampak tu tak? Sahabat Imam Tirmizi tu kata wa fil bab, dia pada bab ni pia kata ayat hadis ni. Tu dia. Maka yang mari banyak jalan, maka Imam Tirmizi hukumkan hadis tu hadis hasan. Tu tak? Hadis tu apa panggil hadis hasan. Itu setengah daripadanya. Kemudian soalan yang terakhir pada perjumpaan kita malam ni, iaitu soalan 97. Ma darajatut Tirmizi fi tashih wa tahsin. Ulama tak darajat Imam Tirmizi ni dalam masalah dia menghukumkan hadis tu kata sahih dan menghukum kata hadis tu hasan, setara mana? Setara mana? Maka jawab oleh Syekh di sini, dia kata At-Tirmizi mutasahilun bitashih wa tahsin. Imam Tirmizi dia tu permudah sikit dalam masalah dia nak tashihkan hadis, mengata hadis tu sahih dan hadis tu hasan. Zahir daripada perkataan Syekh di sini ni, makna kata dia tu ambil pendapat bagi Imam Az-Zahabi dalam kitab Mizan tentang hak Imam Zahabi hukum terhadap Imam Tirmizi. Tetapi pendapat hak Zahabi sebagaimana katanya guru kita, iaitu Syekh Ahmad Ma'bad sebagai Hayatul Kibar al-Ulama yang duk mengajar di dalam Azhar tentang masalah hadis, dan guru bagi guru kita iaitu Syekh Salman Ibn Nasir Alwan dan lain-lain lagi dah, dia kata itu bukan di atas itlaq, bukan makna semata-mata dak. Bahkan Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala bukan mudah dalam masalah nak menghukumkan hadis ataupun nak mengatakan hadis itu hasan. Bukan semata-mata mudah. Sebagaimana Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala sebut. Walaupun begitu, adalah tempat-tempat yang hak Zahabi kata kena dengan wajah dia. Tetapi kita nak pergi itlaq lagu tu, pergi pakai semua lagu tu, pergi pakai detail gitu, tak. Bukan lagu tu. Kenapa? Kerana katanya guru-guru kita dan ulama-ulama, kerana Imam Tirmizi ni apabila dia nak tashihkan hadis, dia tanya sa'altu Muhammadan. Dia tanya Bukhari, bukan dia kata seorang. Maka Bukhari orang kata mentakyidkan, menyokongkan itu pendapat hak dia. Bagaimana nak kata jadi mudah belaka? Tu situ. Dimakan itu juga hasan. Sebab tu kita jangan gaduh nak pergi itlaq kata Imam Tirmizi mutasahil seumpama hakim, seumpama lain daripada tu, umpama khatib, umpama biar lagi Ibn Hibban dan sebagainya. Itu bukan, Tirmizi bukan darajat tu. Tu lah, Tirmizi bukan darajat tu. Tirmizi atas lagi.
Sebab tu lagi itlaq kata Tirmizi mutasahilun bitashih wa tahsin, ini pendapat bukan di atas itlaq. Malah kita orang ngaji hadis terkadang kita sendiri gelicir masalah ni. Nah, jangan gaduh dalam masalah, kita kena buat apa yang kata detail molek masalah ni. Jangan kita gaduh nak itlaq gitu. Sebab apa? Hujah-hujah yang diberikan oleh ulama-ulama kata, hai, dia bukan mudah. Sebab dia bukan seorang diri dia. Dia tanya Bukhari, tanya dan lain-lain lagi daripada tokoh-tokoh ulama. Tu dia. Padahal Sunan Tirmizi, kalau kita kaji dengan cara sungguh, bagi orang hafal Sunan Tirmizi dan orang buat kaji, ada orang hafal di kalangan ulama-ulama kita, kawan-kawan kita, yang kita tanya khibrah dia. Khibrah ni mana ada perasupakan dia. Nah, perasupakan dia, khibrah dia ni, dia rakyat. Nah, pengalaman dia tu ya tak bukan Tirmizi kat darajat dia seumpama orang kata mutasahil mudah-mudah tu bukan. Tu tak? Tu dia. Maka fayambari alla yu'tamadu ala qaulih. Sebab bina di atas pendapat tadi tu, maka Syekh kata maka tak sayu gira bahawasanya kita tidak mengiktimad gantung di atas pendapat dia. Hak ni mana kata Syekh ni ya tak sahih ikut tu. Ya moyo ikut tu. Tetapi guru-guru kami hak yang lain lagi dan Syekh sendiri tepat yang lain, pendapat yang kedua, dia pun moyo gi balik kata Tirmizi bukan orang yang mutasahil, orang yang mudah-mudah dalam masalah mentasahihkan hadis dan tahsinkan hadis dengan cara itlaq gitu, bukan. Nampak tu tak? Tu. Bal yuraja kullu hadis, bal yuraja'u kullu hadithin fih. Kena tilik tiap-tiap hadis padanya, wa yuhkam alaihi bima yastahiq, dan dihukum di atas hadis dengan apa yang mustahak. Kita kalau nak gigi ni pun tak ada gapo. Hak ni mana kata orang cumak dah lah. Kalaulah kita berasa kata kita ni sekadar kata kita nak pakai hak Tirmizi saja pun tak apa dah. Tetapi kalau orang nak detail lagi, dia nak akak darajat dia lagi, tak ada gapo. Ya kita tengok hukum hak ni, kita tengok atas dalam sahih ni ada ke tak. Banyak ke hadis hak Tirmizi wari dia dalam sunan dia ni ada dalam sahih Bukhari dan Muslim dan hak lain-lain lagi. Nampak tu? Sekurang-kurangnya kita tengok alim ulama kita. Maka sekarang lah ni alhamdulillah kita boleh tengok takhrij Imam Tirmizi tadi itu, ulama-ulama kita tolong takhrij wari, hukum mari, kita boleh tahu. Kata Imam Tirmizi itu dia muafakah dengan ulama seorang tu dan seorang ni daripada tokoh-tokoh ulama hadis. Mudah-mudahan kita itu boleh ambilnya faedah daripada apa yang dikemukakan oleh para ulama kita dengan cara seluruhnya. Maka sekadar inilah dulu pada perjumpaan kita sekali ni, kita akan masuk ma makna qauli Tirmizi hasanun sahih. Kita dah dengar hadis Imam Tirmizi, hadza hadisun hasanun sahih. Hadis hasan lagi sahih. Apa maksud yang Imam Tirmizi kata umpama tu? InsyaAllah pada perjumpaan kita yang lagi akan datang, kita akan kupaskan makna-makna dan pengertian-pengertian yang Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala bawa datang di dalam kitab-kitab dia, supaya kita faham dengan apa yang dimaksudkan oleh para ulama tulis mari kepada kita. Pada malam ni sekadar inilah sahaja dulu. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam majlis pengajian kita yang mulia ni, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala mesembuhkan sakit bagi saudara kita, iaitu Maulana Qamar kita di negara Malaysia. As'alullah Subhanahu wa ta'ala ayyashfiyahu shifaan la yughadiru saqamah. Sebagai orang yang suka kepada ilmu, sukakan kepada agama, sukakan kepada sebarnya ilmu-ilmu sebagai warasah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sekarang ada uzur, berhajatlah kita sebagai umat Islam berdoakan kepada beliau supaya beliau itu disembuh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara cepat.
Mudah-mudahan kita sebagai orang Islam ni dapat ganjaran apabila kita berdoa kepada saudara kita, nescaya malaikat itu amin, dan kita sendiri pun akan boleh ganjaran itu juga pada kita. Sebab itulah Abu Darda rahimahullahu ta'ala, dia tu sangat-sangat berdoa kepada saudara. Sampai ke Ummu Darda ni tanya dia, "Apakah wahai Abu Darda mu tak doa kepada dirimu?" kata. Lalu ia jawab kepada isteri, dia kata, "Mu tak tahu ke Rasulullah kata macam mana?" Sebagai hadis sahih ni, apabila kita berdoa kepada saudara kita, nescaya malaikat itu kata amin, kama dia kata walaka bimithlih. Malaikat tolong amin doa kita. Maka kita ambillah fursah peluang ni. Ambil fursah peluang ni supaya kita itu cepat pakat capur-capur tangan untuk kita nak membelakan orang yang mempertahankan agama, suka pada agama, widya tu klik sihat semula, untuk sama-sama kita berjaya di dunia dan di akhirat nanti. Sekadar inilah sahaja dulu pada perjumpaan kita malam ni. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' wal corona ya rabbal alamin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.